واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Pertamanya, mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana di petang yang penuh barakah ini Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan berkatnya kepada kita. Allah melimpahkan sebahagian keberkatannya kepada kita dengan memberikan kita taufik untuk memanfaatkan masa petang dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita pada petang ni dalam siri yang ketujuh daripada majlis mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quranul Karim, iaitu mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quran Karim, siri yang ketujuh. Daripada siri yang pertama hingga siri kelima kita telah membincangkan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kepada ayat Al-Quranul Karim. Kemudian siri yang lepas, siri yang ke-6, kita membincangkan tentang hukum melebihkan atau menyatakan bahawa seorang Nabi, sebahagian daripada Nabi itu lebih mulia daripada Nabi yang lain. Hukum melebihkan sebahagian Nabi ke atas Nabi yang lain. Dan kita dah bincangkan ciri pertama. Kita dah buat kesimpulan bahawa memang wujud perbezaan kedudukan antara seorang rasul dengan rasul yang lain di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan telah disepakatkan, diijma'kan oleh ulama bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling mulia. Malah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidun nas, penghulu seluruh manusia. Dan kita dah bincangkan ciri yang pertama, kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam terzahir bahawa semua nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka diutuskan, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengambil perjanjian daripada mereka, iaitu mereka berjanji dan akur di depan Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya mereka sempat bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka dituntut untuk menjadi pengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita dah bincangkan, sebab itulah Nabi Isa alaihi salam ketika turun ke dunia atau ke bumi di akhir zaman nanti akan turun dengan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau berhukum dengan hukum yang diturunkan dalam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariat agama Islam. Dan ini kita dah bincangkan pada pertemuan yang lepas. Hari ini merupakan pertemuan siri ketujuh. Dan ahlan wa sahlan ada di kalangan, insya-Allah, sahabat-sahabat yang hadir baru, Profesor Dr. Shahno daripada Majlis Profesor Negara dan yang lain-lain. Prof, alhamdulillah hari ini ramai prof-prof yang ikut, jadi Anas segan dengan kehadiran tuan-tuan. Tapi insya-Allah saya akan cuba sedaya upaya untuk sampaikan tajuk ini dengan kemampuan dan ilmu yang Allah Subhanahu kurniakan, ilmu yang sedikit yang Allah Subhanahu kurniakan ini, insya-Allah. Kita hari ini bincangkan tentang ciri keistimewaan kedua, iaitu dalam bab keistimewaan Nabi berbanding dengan nabi-nabi dan rasul yang lain. Pertama, kita dah bincangkan semua nabi-nabi dan rasul yang lain, mereka Allah Subhanahu jadikan perjanjian. Allah buat perjanjian dengan mereka supaya mereka jadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka sempat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menzahirkan kedudukan baginda sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan yang kedua, iaitu dalam bab perbandingan antara Rasulullah dengan rasul-rasul yang lain, iaitu mendahulukan penyebutan baginda sallallahu alaihi wasallam sebelum penyebutan para nabi yang lain. Iaitu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila disebut bersama dengan nabi-nabi yang lain akan didahulukan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama
apabila disebutkan, disenaraikan nama-nama nabi-nabi dan rasul-rasul, Allah Subhanahu wa taala akan memulakan dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu keistimewaan yang sangat mulia, dan ini adalah antara uslub ta'zim dan taqdim. Antara uslub ta'zim ya dalam ilmu balaghah, uslub seseorang itu memuliakan seseorang apabila namanya disebutkan dahulu. Dengan kaedah taqdim. Kadang-kadang dengan kaedah takhsis, dan pelbagai cara untuk seseorang itu memuliakan seseorang yang lain menggunakan bahasa. Antara kaedah yang paling utama yang diguna pakai dalam bahasa Arab adalah mendahulukan penyebutan, iaitu dalam siyak, dalam konteks ayat memuji. Dalam konteks ayat yang memuji Nabi SAW dan memuji Rasul-Rasul, memuji hamba-Nya yang saleh, ketika disenaraikan nama-nama Nabi dan Rasul-Rasul, didapati bahawa Nabi Muhammad SAW didahulukan penyebutannya. Nama Nabi akan disebutkan mula-mula sekali, dan di sini merupakan kemuliaan terhadap Rasulullah SAW. Kita baca nota. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 163, iaitu dalam konteks berkaitan dengan wahyu. Allah berfirman, "Inna auhayna ilaika." Sesungguhnya kami mewahyukan kepada kamu. Iaitu kami menurunkan wahyu kepada kamu, wahai Muhammad. Ini Nabi Muhammad SAW. Kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyin min ba'dih. Sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi selepasnya. Jadi Allah dahulukan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Allah sebutkan nama Rasul pertama, itu Nabi Nuh alaihi salam, menurutkan pandangan kebanyakan ulama, dan nabi-nabi yang datang selepas Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Allah dahulukan penyebutan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan konteks ini adalah konteks Allah ceritakan tentang orang-orang yang diturunkan wahyu. Dari segi susunan masa, Nabi SAW adalah Rasul terakhir. Namun Allah dahulukan Nabi SAW kerana sebab. Antara sebabnya banyak, dibincangkan dalam ulum balaghah. Antara sebabnya adalah untuk menyatakan kedudukan dan keagungan Rasulullah SAW. Kemudian Allah sebut nama Nabi Nuh dan nabi-nabi selepasnya secara umum. Kemudian nama-nama yang Allah sebutkan satu persatu mengikut turutannya, yang Allah sebut dalam ayat ini, wa auhayna ila Ibrahim, dan kami juga telah wahyukan kepada Ibrahim, wa Ishaq, wa Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab. Kami telah wahyukan kepada Ibrahim, begitu juga kepada Ismail, begitu juga kami telah wahyukan kepada Ishaq, dan kami telah wahyukan kepada Yaqub wal asbab, dan juga anak-anak Yaqub, anak cucu keturunan Yaqub, iaitu Nabi Yaqub, anak-anaknya dilantik menjadi rasul, nabi-nabi dan rasul-rasul selepas beliau, selepas baginda. Wa Isa, begitu juga kami telah turunkan wahyu kepada Isa, wa Ayyuba, begitu Nabi Ayyub, wa Yunusa, wa Harun wa Sulaiman. Yunus, Harun, Sulaiman. Dari segi bahasa, nama-nama ni, nama-nama selain daripada nama bahasa Arab, semua nama-nama hujungnya baris atas. Ibrahima, Ismaila, wa Ishaqa, wa Yaquba, Isa, Ayyuba, Yunusa, Haruna, dan Sulaiman. Wa ataina Dawuda Zabura, dan kami turunkan Daud Zabura. Dalam ayat ini disebutkan nama-nama nabi-nabi yang diturunkan wahyu, dan didahulukan nama Nabi SAW. Jadi dibuat kesimpulan pada ayat ini bahawa dalam wahyu-wahyu yang Allah turunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul, sesungguhnya wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah adalah wahyu yang paling agung, iaitu Al-Quranul Karim. Agung dari segi kandungannya,
agung dari segi kelebihan dan fadilatnya, dan agung dari segi kesannya, iaitu kesan kebaikannya yang lebih meluas berbanding dengan kitab-kitab yang lain, di samping agung dari segi pemeliharaannya sampai ke akhir zaman. Ini perbandingan yang pertama. Kita lihat kepada ayat seterusnya. Itu ayat-ayat berkaitan dengan ayat-ayat ulul azmi di kalangan Rasul. Kalau kita buka ayat ini, sebenarnya kita berbincangkan tentang ulul azmi di kalangan Rasul. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabar sebagaimana nabi-nabi ulul azmi di kalangan Rasul bersabar. Dan inilah arahan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Arahan Allah Subhanahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kata fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Wahai Muhammad, hendaklah kamu bersabar dalam berdakwah dan menyampaikan agama ini sebagaimana nabi-nabi ulul azmi di kalangan rasul bersabar. Wala tasta'jil lahum, dan jangan kamu terlalu bersegera atau tergopoh-gapah dalam berdakwah kepada kaum kamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala puji ulul azmi di kalangan rasul. Sebab itulah diketahui bahawa di kalangan manusia yang paling mulia secara mutlak adalah nabi-nabi. Dan di kalangan nabi-nabi yang paling mulia di kalangan mereka adalah yang dilantik menjadi rasul, yang mencapai level kerasulan. Dan di kalangan rasul-rasul, yang paling mulia di antara mereka adalah ulul azmi di kalangan rasul. Ulul azmi di kalangan rasul-rasul. Dan di kalangan ulul azmi tersebut, di kalangan ulul azmi di kalangan rasul-rasul, ada dua orang yang terbaik di kalangan mereka, iaitu Al-Khalilain. Di antara dua Khalilain ini, iaitu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad adalah manusia yang termulia. Dan perkara ini telah disebutkan dalam banyak tempat. Namun ulama berbeza pandangan dalam menetapkan siapakah ulul azmi. Diketahui bahawa antara rasul-rasul, ulul azmi adalah rasul yang terbaik. Cuma untuk menetapkan siapakah ulul azmi di kalangan rasul, mereka berbeza-beza pandangan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad untuk bersabar sebagaimana sabarnya ulul azmi di kalangan rasul. Dan Allah SWT memberitahu bahawa wala takun ka sahibil hut, dan jangan terlalu gopoh dan jangan terlalu cepat menghukum dan tidak bersabar seperti sahibul hut, seperti Nabi Yunus alaihissalam. Di dalam ayat ini Allah menzahirkan bahawa Nabi Yunus ada sedikit sifat tidak terlalu sabar dengan kaumnya. Walaupun kita tahu bahawa semua Nabi dan Rasul-Rasul itu manusia yang paling mulia. Dan antara Rasul-Rasul yang ada, Nabi Yunus alaihissalam, Allah sifatkan, Allah kata wala takun ka sahibil hut idh nada wa huwa makdhum. Jangan jadi seperti sahibul hut, orang yang berada dalam perut ikan, iaitu Nabi Yunus. Dan ayat ini menunjukkan bahawa ada di kalangan rasul-rasul yang disifatkan sebagai ulul azmi. Dan semua ulama sepakat bahawa Nabi SAW adalah sebahagian daripada ulul azmi. Tapi siapakah nabi-nabi yang lain yang dikatakan sebagai ulul azmi? Di sini berlakunya perbezaan pandangan. Ada yang mengatakan bahawa pandangan pertama dikatakan bahawa semua nabi-nabi dan rasul-rasul adalah ulul azmi kecuali Yunus. Dan pandangan ini pandangan yang lemah. Dan saya tak nak kita tak bincangkan dengan detail lah. Kenapa pandangan ini lemah? Cuma cukup lemah jelas dengan alasan bahawa Nabi Yunus alaihissalam di kalangan rasul, dan kaul mengatakan bahawa semua nabi-nabi dan rasul-rasul adalah ulul azmi kecuali Nabi Yunus. Sedangkan ulama dah ijma' bahawa Yunus adalah sebahagian daripada rasul, dan mereka rasul,
dan juga Rasul adalah yang paling mulia di kalangan Nabi-Nabi, maka kaul ini kaul yang lemah. Dan Nabi Yunus memang di kalangan Rasul, bukan Nabi. Allah kata, wa inna Yunusa laminal mursalin. Sesungguhnya Yunus itu dari kalangan Rasul-Rasul. Jadi sudah pasti kaul yang mengatakan bahawa ulul azmi adalah semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul kecuali Nabi Yunus. Ini satu kaul yang lemah dan tidak mempunyai sandaran yang kuat. Pandangan yang kedua, saya akan bagi sekali imbas. Yang dimaksudkan dengan ulul azmi di kalangan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, dikatakan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, okay, mereka katakan semua Nabi-Nabi kecuali Adam. Ini pandangan lain. Semua Nabi-Nabi Rasul-Rasul, semua sekali ulul azmi, kecuali Nabi Adam AS. Atas alasan ayat Quran, Allah kata, walaqad ahidna ila Adam min qabl fanasiya walam najid lahu azma. Allah kata, kami telah buat perjanjian dengan Adam sebelum ini, dan Adam alaihissalam dia terlupa. Akhirnya dia didapati tidak mempunyai keazaman yang sepatutnya ketika berdepan dengan godaan iblis ketika itu. Dan ini pandangan yang kedua. Pandangan ini juga pandangan yang tidak kuat, kerana pandangan ini tidak mentaksiskan, menjadikan seolah-olah ulul azmi itu suatu perkara keumuman, dan pandangan ini hanya meletakkan Adam, menolak Adam. Sama pandangan pertama. Sedangkan ulul azmi di kalangan Rasul adalah satu kumpulan yang spesifik, yang sudah pasti ada keistimewaan dan jumlah mereka sudah tentu lebih sedikit berbandingan keumuman, keumuman yang lain. Sebab itu timbul pandangan yang seterusnya, pandangan yang memberikan satu pandangan yang mengatakan bahawa ulul azmi di kalangan Rasul, orang yang mempunyai keazaman yang kuat, mereka bukanlah nama-nama, tapi yang penting sifat-sifat keazaman yang ada pada mereka. Itu mereka tidak menetapkan nama. Jadi apakah sifat tersebut? Ada kata sifat tersebut adalah sifat ketika berdepan dengan orang kafir, dengan permusuhan orang kafir. Ada yang kata sifat keazaman ketika al-qital, berperang dengan orang kafir, seperti pandangan Asy-Sya'bi dan sebagainya. Ada kata ulul azmi di kalangan Rasul adalah Nabi-Nabi yang tidak pernah melakukan kesalahan atau tidak ditimpa dengan fitnah tertentu. Kerana Nabi-Nabi Rasul ada disebutkan sebagai mereka melakukan kesalahan sebagai ajaran, sebagai pengajaran terhadap umatnya. Dan lain-lain pandangan. Dan ada pandangan yang keempat, mengatakan bahawa ulul azmi di kalangan Rasul adalah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang tersebut dalam surah Al-An'am ayat 84 hingga ayat 86. Iaitu ada 8 orang. 8 orang Nabi Rasul, iaitu Nabi Ibrahim, Ishaq, Yaqub, Nuh, Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun, Zakaria. Bukan 8 orang, 18 orang. Nabi-Nabi yang disebutkan dalam surah Al-An'am ni, kalau dikumpulkan semua sekali nama-nama ni ada 18 orang. Daripada Nabi Ibrahim, Ishaq, Yaqub, Nuh, Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, Ismail, Ilyasa, Yunus, Lut. 18 orang ni ialah mereka kata ini adalah ulul azmi. Namun pandangan ini juga pandangan yang dikatakan ketika pengkritik ataupun dibincangkan secara ilmiah, didapati bahawa pandangan ini tidak mempunyai sandarannya tidak terlalu kuat, kerana di kalangan nabi-nabi yang disebutkan dalam ayat ini adalah mereka bukan di kalangan Rasul menurut pandangan yang kuat seperti Nabi Zakaria dan Yahya, walaupun ada khilaf. Yang kedua, dalam ayat ni, ayat surah Al-An'am, Allah tak cerita tentang bab disuruh ikut. Allah disebutkan kat sini, Allah sebut selain daripada 18 orang disebutkan, Allah sambung. Allah kata wa min abaihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratal mustaqim. Selain 18 orang, Allah kata dan di kalangan bapa-bapa mereka, zuriat-zuriat mereka, saudara-saudara mereka, kami telah pilih mereka. Kalaulah 18 orang ini dicampur dengan bapa-bapa mereka, zuriat-zuriat mereka, saudara-saudara mereka, menunjukkan bahawa ulul azmi ini yang sangat mulia
ada di kalangan bapa Nabi atau anak Nabi atau saudara Nabi lebih mulia daripada Nabi yang lain. Dan ini satu pandangan yang tidak kuat. Tidak kuat. Kita ambil pandangan yang kelima. Sekali imbas saya sebutkan tentang ulul azmi. Pandangan yang kelima mengatakan bahawa Nabi ulul azmi itu ada 6 orang. Nuh, Hud, Saleh, Lut, Syuaib, Musa. Ini nama-nama Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Syuaib dan Nabi Musa. 6 orang termasuk Nabi Muhammad. Sudah pastinya tambah yang ke terakhir Nabi Muhammad SAW. 6 orang. Tapi kaul ini juga tidak kuat kerana dalam kaul ini telah mengeluarkan nama Nabi yang paling mulia diijma'kan selepas Nabi Muhammad SAW, iaitu Nabi Ibrahim AS. Maka yang tinggal adalah kaul yang paling masyhur. Ini yang kita akan baca sekarang. Minta maaf, ada yang kata, Ustaz, ni nota, kenapa ni semua tak ada kat nota? Sebab yang ni bukan fokus perbincangan kita. Tapi ayat ini, ayat yang ada di nota kita sekarang ni, adalah ayat berkaitan perbincangan kita. Tatkala Allah pandangan jumhur ataupun kebanyakan ulama mengatakan bahawa ulul azmi di kalangan Rasul itu ada 5 orang. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Kerana dengan bukti-bukti yang spesifik, yang jelas, menunjukkan kelebihan mereka ke atas Nabi-Nabi yang lain. Dalilnya mana? Ayat ni. Ayat yang berada di depan kita sekarang. Ayat 7 daripada surah Al-Ahzab. Allah berfirman, wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum. Ingatlah ketika kami mengambil daripada para nabi dan rasul-rasul perjanjian. Wa perjanjian setia mereka. Wa minka, dan daripada engkau sendiri wahai Muhammad. Wa min Nuhin, dan daripada Nuh. Wa Ibrahim, dan Ibrahim. Wa Musa wa Isa bin Maryam, dan juga perjanjian daripada Musa dan Isa bin Maryam. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, sesungguhnya kami telah mengambil daripada mereka perjanjian setia yang sangat kuat, yang sangat teguh. Okay. Ayat ini pertama sekali mengkhususkan nabi-nabi dan rasul-rasul yang digelar sebagai ulul azmi. Kenapa? Kerana Allah sebut. Ya, tuan-tuan tengok teks yang saya yang saya tandakan ini. Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum. Dan tatkala kami mengambil perjanjian daripada nabi-nabi, perjanjian setia daripada nabi-nabi dan rasul-rasul. Ayatnya perjanjian setia, al-mitsaq. Mitsaq ini adalah perjanjian setia. Dan Allah sebut di sini, Allah berikan spesifik. Sekarang secara umum semua nabi-nabi disebutkan. Kemudian Allah berikan sifat spesifik, wa minka. Ini paling mulia, dan daripada kamu. Itu perjanjian setia daripada kamu. Ini yang paling mulia. Itu Allah mengambil ketika Allah melantik seorang nabi dan rasul dengan suatu lantikan akan ada mitsaq, ada perjanjian. Lantikan terhadap nabi-nabi terdahulu Allah sebutkan. Kemudian Allah sebut lantikan spesifik kepada Nabi Muhammad SAW yang Allah ambil perjanjian padanya, iaitu dengan ketika dilantik menjadi rasul, dan daripada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa bin Maryam. Dan Allah sebutkan hujung wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Ayat ini berbincangan. Dan kami mengambil perjanjian setia daripada mereka. Siapa? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Jadi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa Allah satukan dengan dimaksudkan dalam ayat wa akhadna minhum, dan kami ambil perjanjian setia daripada mereka. Itu daripada Nuh, daripada Ibrahim, Musa dan Isa, mitsaqan ghalidha, dengan perjanjian setia yang teguh. Jadi di sini ada tiga level. Level nabi-nabi, ini yang Allah ambil perjanjian setia yang kenabian. Kemudian level yang kedua seterusnya adalah nabi yang 4 orang, yang Allah kata wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan yang paling tinggi iaitu didahulukan sebutannya juga di kalangan ulul azmi, tapi ulul azmi yang terbaik adalah wa minka, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan yang saya minta maaf sebahagian daripada kawan-kawan grup nota, saya sebagai pada grup saya tidak hantarkan nota kerana nota hari ini baru ada nota jadi grup yang saya sharekan pada hari semalam, malam dan sebagainya tidak disertakan
disertakan dengan nota, manakala ada sebahagian daripada kita yang ada nota. Kalau ada nota boleh letakkan nombor. Jadi nombor kat mana kat sini? Minan nabiyyin kat sini. 1 nombor. Yang kedua wa minka, nombor 2. Yang ketiga minhum. Jadi 3 inilah yang menetapkan kedudukan nabi-nabi rasul-rasul. Siapa yang faham bahasa Arab, faham uslub Quran, boleh tengok jelas bahawa ayat ini Allah menetapkan tentang level-level kedudukan berdasarkan kepada level-level mithaq yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul, iaitu jenis-jenis perjanjian setia. Kemudian ini dalil yang lain. Kenapa 5 orang nabi dan rasul ini dikatakan ulul azmi? Berkaitan dengan ketika Allah mensyariatkan dan Allah mewasiatkan. Ini juga satu bentuk kemuliaan. Allah kata syara'a lakum minad din. Allah telah mensyariatkan kepada kalian urusan agama. Sebenarnya kepada kamu kepada kalian sini mana sepatutnya dihitamkan kepada kamu. Tapi insya-Allah akan dibetulkan. Allah telah mensyariatkan kepada kalian ma wassa bihi Nuhan wallazi auhayna ilaik. Wahai orang-orang Islam, kami telah syariatkan kepada kamu agama yang telah diwasiatkan, dipesankan kepada Nuh. Okay, Nabi Nuh disebutkan awal dalam ayat ini kenapa? Kerana beliau mendahului nabi yang lain dari segi masa. Wallazi auhayna ilaik, ini namanya takhsis. Kemudian setelah Allah, kat sini Allah nak sebutkan tentang turutan nabi-nabi rasul-rasul tadi dari segi turutan kemuliaannya. Kalau kita tengok ini kemuliaan, manakala di sini Allah nak ceritakan tentang turutan kehadiran mereka ke dunia ini atau dilantik menjadi rasul, disebutkan bahawa telah disyariatkan kepada kalian urusan agama yang telah diwasiatkan kepada Nuh. Wallazi auhayna ilaik, dan apa yang telah kami wahyukan kepada kamu. Sepatutnya hitam di sini, dihitamkan di sini insya-Allah kepada kamu, kepada kamu yang dihitamkan ialah di ayat di bawah. Kepadamu wahai Muhammad. Sini sepatutnya dihitamkan. Okay, ini sedikit insya-Allah kita akan betulkan. Kami juga telah mewasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, iaitu apa pesanannya? Tegakkanlah agama dan jangan kamu berpecah-pecah di dalamnya. Okey. Inilah dia pesanan. Yang penting, fokus kita adalah nama Nabi disebutkan dahulu. Kat mana dahulu? Kita nampak macam Nabi Nuh dulu. Memang ayat Quran, ayat ni Allah nak ceritakan tentang turutan. Sebab dia kata syara'a lakum minad din, sudah pasti daripada Nabi Muhammad. Sudah pasti daripada Nabi Muhammad. Tapi dhimnan, secara kandungannya. Agama mesti datang daripada Nabi Muhammad. Jadi, telah disyariatkan kepada kalian, iaitu daripada Nabi Muhammad. Walaupun tak disebutkan nama Nabi Muhammad. Kemudian, seperti mana diwasiatkan kepada Nuh. Kemudian Allah sebut, wallazi, dan Allah ulang balik dengan takhsis dan dengan taqdim, wallazi auhayna ilaik. Dan apa yang telah kami wahyukan pada kamu. Jadi di sini, uslub ini menunjukkan bahawa tatkala Allah menyebut nabi-nabi dan rasul-rasul, Allah akan dahulukan, Allah akan sebutkan nama satu persatu nabi-nabi ulul azmi. Dalam kalangan ulul azmi, Allah akan dahulukan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini, Allah sebutkan 5 nama nabi yang Allah kata yang Allah berikan wasiat yang sama, itu untuk tegakkan agama jangan berpecah belah. Dan wasiat ini wasiat secara khusus yang Allah juga pesan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah beritahu bahawa apa yang dipesankan kepada kamu adalah sama seperti mana yang dipesankan kepada Nuh, dan itulah yang kami wahyukan kepada kamu wahai Muhammad, untuk menguatkan lagi atau untuk mentakhsiskan lagi, dan itulah yang diwasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Jadi ayat ini wassa bihi Nuhan berkaitan dengan wasiat, ma wasaina bi Ibrahim berkaitan dengan wasiat, tapi untuk Nabi Muhammad ada 2. Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan, dan satu lagi wallazi auhayna ilaik. Ini uslub bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ketika menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan nama-nama nabi-nabi yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala akan mendahulukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Okey, kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa nabi-nabi di kalangan nabi-nabi rasul-rasul ini, kenapa dilebihkan ulul azmi di kalangan rasul? Kenapa Allah spesifikkan nama-nama mereka dan mereka dikategorikan sebagai ulul azmi di kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul? Kalau kita kaji balik, memang kita nampak bahawa tiap-tiap nabi-nabi yang disebutkan dalam Al-Quran ini, bahawa disebutkan mereka secara spesifik, ada kelebihan dan keutamaannya. Untuk Nabi Muhammad, saya tak perlu saya syarahkan sebab memang kuliah kita daripada awal sampai hari ini yang kita bacakan adalah berkaitan dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quranul Karim, dan sampailah kuliah kita seterusnya, beberapa siri seterusnya masih lagi membincangkan tentang kedudukan Nabi Muhammad SAW. Cuma untuk nabi-nabi yang lain, pertama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Allah sebutkan kelebihannya begitu banyak dalam Al-Quranul Karim. Allah sebut Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah. Diberikan sifat khullah. Khullah ni adalah orang yang paling dicintai. Disebut Al-Khalil ialah manusia yang paling dicintai. Tidak ada perkongsian. Namun di kalangan umat manusia, Allah namakan dua nabi dengan nama Al-Khalil. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Dua orang ni mempunyai level yang paling tinggi dalam bab kecintaan. Dari mana tahu? Daripada lafaz bahasa Arab. Cinta, level cinta dalam bahasa Arab ada 12 level seperti mana disebutkan oleh Ibn Qayyim rahimahullah. Level yang paling rendah atau yang paling umum ialah al-alaqah. Adanya connection. Al-alaqah. Lebih tinggi daripada itu namanya iradah, kehendak. Juga berkaitan dengan pecahan daripada cinta. Pada perkataan mahabbah dalam bahasa Arab tu ada 12 level. Merujuk kepada makna mahabbah. Pertama al-alaqah, yang kedua al-iradah, yang ketiga as-sababah, yang keempat al-gharam, yang kelima al-mawaddah, yang keenam al-syaghaf, yang ketujuh al-ishq, yang ke-8 at-tatayyum ataupun at-ta'abbud, yang ke-9 at-ta'abbud. At-tatayyum maknanya sama dengan ta'abbud, tapi yang ke-9 memang lafaznya at-ta'abbud, dan ke-10, minta maaf ke-12, 10 saja al-khullah. Ini disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab dalam kitab Rawdatul Muhibbin. Jadi kalau tengok pada lafaz-lafaz ni, lafaz yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, 10 level cinta ini yang daripada mahabbah, al-khullah adalah level yang paling tinggi. Dan Nabi Ibrahim disifatkan dengan level ini. Sebab tu Allah kata, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila." Siapa yang lebih mulia? Agama siapa yang lebih baik daripada orang-orang yang serahkan wajahnya, serahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia melakukan kebaikan-kebaikan, dan dia mengikut jejak langkah millah Ibrahim, yang agama yang seorang yang disifatkan sebagai Al-Hanif, dan dia Allah namakan, Allah telah mengambil Ibrahim sebagai kekasih utamanya, iaitu Al-Khalil. Ini kelebihan Ibrahim. Ibrahim juga disifatkan dengan sifat Al-Imamah. Maksudnya disebutkan Ibrahim sebagai imam kepada seluruh manusia. Disebutkan sebagai imam. Imamah ni satu kemuliaan. Ibrahim juga disifatkan dengan sifat seperti mana disebut tadi, Al-Hanif. Dan agama-agama dunia ini, agama-agama yang mulia, dikatakan agama yang ikut millah Ibrahim. Kemudian Ibrahim diberikan kemuliaan dengan membina Kaabah, iaitu tempat dimuliakan dengan tugas yang mulia. Begitu juga Ibrahim alaihissalam, diletakkan nabi-nabi dan rasul-rasul yang datang selepas Ibrahim, semuanya daripada keturunan Ibrahim alaihissalam. Sama ada daripada anak-anak Ismail ataupun daripada anak-anak Ishaq. Semua nabi-nabi dan rasul-rasul selepas Ibrahim terkumpul, tidak lari daripada anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga yang paling utama, kalau dilihat kepada ayat Ibrahim, Allah gabungkan Ibrahim dengan dua sifat yang paling utama yang ada pada manusia. Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Sebutlah, ingatlah tentang apa yang ada pada Ibrahim alaihissalam. Yang tercatat dalam kitab kata Ibrahim,
innahu sesungguhnya dia Ibrahim kana siddiqan nabiyya. Memiliki kedua sifat. Siddiqan manusia yang paling mulia, nabiyya dan dilantik menjadi rasul. Dua sifat, siddiqiyah an-nubuwah. Siddiqiyah ni semua nabi-nabi dilantik di kalangan siddiqin. Jadi Abu Bakar manusia terbaik di kalangan umat ini kerana mencapai level as-siddiqiyah. Mana? As-siddiqiyah. Tapi tak dilantik menjadi rasul. Ibrahim Allah sifatkan dengan siddiqan nabiyya. Sifat manusia yang paling tinggi adalah sifat as-siddiq dan beliau dilantik menjadi nabi. Jadi sifat-sifat ini menyebabkan Ibrahim dilebihkan daripada nabi-nabi yang lain. Kerana Nabi Nuh alaihissalam juga di kalangan ulul azmi. Kenapa? Sebab Nabi Nuh alaihissalam rasul yang pertama. Yang kedua, Nabi Nuh alaihissalam berdepan dengan ujian-ujian yang rumit ketika berdakwah dengan kaumnya. Ujian sangat rumit. Kaum dia menentang pelbagai jenis penentangan. Sehingga Allah Subhanahu khususkan dalam surah Nuh menceritakan tentang bagaimana usaha Nuh berdakwah kepada kaumnya. Dan macam-macam bentuk penentangan yang dilakukan oleh kaumnya. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Bayangkan, tiap-tiap hari, tiap-tiap malam aku berdakwah pada mereka. Ini kata Nabi Nuh. Dan Allah mengiyakannya. Falam yazidhum du'ai illa firara. Makin aku berdakwah dan ajak mereka makin lari. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Tiap-tiap kali aku ajak mereka kepada jalan pengampunan Allah Subhanahu wa taala, mereka letakkan jari-jari mereka dalam telinga mereka dan mereka tutup muka mereka dengan baju mereka dan mereka berdegil ya Allah. Mereka sombong dengan sesombong-sombongnya ya Allah. Wa inni da'autuhum jihara, dan aku pergi dakwah pada mereka secara terus terang secara jihar. Thumma inni a'lantu lahum, kemudian aku pergi secara satu persatu secara terus terang pada mereka. Wa asrartu lahum, aku pergi dakwah pula secara sembunyi, israra. Dan aku berkata fakustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, sampai akhir ayat. Nuh alaihissalam berdakwah dengan siang malam dan berdepan dengan pelbagai penentangan, tidak menyebabkan Nuh berhenti. Terus berdakwah secara senyap walaupun sampai Ibrahim pujuk mereka, ajak mereka beristighfar untuk ampun kepada Allah Subhanahu taala dengan pelbagai cara. Nuh buat apa mereka balas? Mereka kata, ya Nuh, qad jadaltana fa aktsarta jidalana. Nuh, kamu ni banyak sangat debat dengan kami. Kamu ni banyak cakap dan suka debat dengan kami. Susah sangat. Fa'tina bima ta'iduna, datangkan apa yang Tuhanmu janjikan untuk kami. In kunta minas shadiqin, kalau kamu betul. Jadi mereka minta supaya diturunkan azab pada mereka sehingga akhir ayat. Jadi Nuh pertama, rasul yang pertama. Yang kedua, beliau berdepan dengan pelbagai penentangan dalam berdakwah. Malah kalau lihat secara zahirnya pada perkara-perkara ini, seolah-olah beliau berdepan dengan masyarakat yang lebih degil daripada masyarakat Quraisy. Dan itu pun keadaannya. Sebab itu dia katakan bahawa Nabi itu lebih mulia daripada Nabi yang lain, bukan dari segi spesifik pada sifat-sifat tertentu, namun kemuliaan secara umum, secara mutlak, setelah dilihat berbagai aspek. Nuh juga, kenapa di ulul azmi, keadaan yang Nuh ceritakan dalam ayat surah Nuh ni, ayat 5 sampai ayat 10 dan seterusnya, walaqad arsalna nuhan qala rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara, start ayat ni sampai hujungnya berlaku berapa lama? Berlaku selama 950 tahun. Jadi keadaan dakwah siang malam dan ditolak ni berapa lama berlaku? Walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama. Kami utuskan Nuh kepada kaumnya dan duduk berdakwah dengan mereka selama 950 tahun. Dan ini cukup untuk menamakan Nuh sebagai ulul azmi di kalangan rasul. Jadi Nabi Musa alaihissalam, kelebihan demi kelebihan Allah berikan. Kelebihan yang paling utama Allah yang sebut dalam Quran, tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'din minhum man kallama Allah.
Rasul-rasul itu kami lebihkan antara satu dengan yang lain sesama mereka. Ada di kalangan mereka kami bercakap dengannya. Dan itulah Nabi Musa AS. Mungkin timbul persoalan. Nabi Muhammad pun Allah bercakap dengannya. Dengan Nabi Muhammad. Nabi Adam pun Allah bercakap dengan Nabi Adam. Dalam ayat Quran yang banyak Allah bercakap dengan Nabi Adam. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah dan sebagainya. Jawapannya, kelebihan Nabi Musa AS, Allah bercakap dengan Nabi Musa di atas muka bumi. Berbeza dengan Nabi Adam Allah bercakap dengan Nabi Adam secara langsung tanpa perantaraan Jibril dalam syurga. Dan Nabi Muhammad SAW Allah bercakap langsung dengan Nabi ketika di Sidratul Muntaha. Itu ketika peristiwa Mi'raj. Jadi tetap ada kelebihan yang spesifik untuk Nabi Musa AS. Dan Nabi Musa, Allah kata wa kallamallahu Musa taklima. Allah bercakap dengan Musa dengan sebenar-benarnya. Nabi Musa juga Allah Subhanahu Wa Taala berikan mukjizat yang utama. Mukjizat yang banyak, dan daripada banyak tersebut Allah sebutkan 9 mukjizat yang paling utama. Walaqad ataina Musa 9 ayatin bayyinat. Kami sampaikan kepada Musa 7 tanda-tanda yang besar yang jelas. Seperti mana yang diketahui dalam kisah Nabi Musa AS. Jadi kalau dikira satu persatu mukjizat ini, didapati bahawa layaklah Musa AS yang berdakwah dengan ayat-ayat yang nyata sebagainya, tapi ditentang oleh kaumnya. Dan bagaimana Musa bersabar ketika ketika Musa berdakwah dengan kaum Fir'aun, dan setelah Fir'aun hancur, Musa pula berdepan dengan Bani Israel sampai Musa meninggal. Kaumnya, kaum yang diselamatkan oleh Musa bukanlah kaum yang terlalu taat kepada nabinya, malah kaum ini adalah kaum yang banyak melakukan maksiat terhadap nabi-nabi rasul-rasulnya, tapi Musa bersabar dalam dakwah. Dan ini adalah ulul azmi, tak pernah berundur dalam berdakwah. Begitu juga Nabi Isa AS. Nabi Isa AS, kelebihan yang Allah berikan bermula dengan dilahirkan tanpa bapa. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan Nabi Isa dengan kelebihan. Allah kata wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Kita dah sebut kaedah sebelum ni, bila Allah sebutkan mana nabi dan rasul dikatakan wa ayyadnahu bi ruhil qudus, itu adalah satu kaedah yang tersendiri menunjukkan kemuliaan nabi-nabi dan rasul tersebut. Nabi Isa AS bercakap ketika berada di dalam dukungan ibunya. Dan mukjizat yang banyak yang Allah Subhanahu kurniakan kepada Nabi Isa, antara menghidupkan orang mati, dan digabungkan dengan mukjizat yang utama ketika Allah ceritakan tentang mukjizat dia. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam uzkur ni'mati allati an'amtu uzkur ni'mati alaika wa ala walidatika iz ayyatuka bi ruhil qudus. Allah kata, ingat wahai Isa bin Maryam, ingat nikmat-nikmat yang kamu kurniakan kepada kamu dan kepada ibu kamu. Ingat kami berikan kamu kekuatan dengan sokongan daripada Ruhul Kudus. Tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Kamu bercakap ketika kamu masih bayi. Wa iz 'allamtukal kitaba wal hikmah. Kami ajarkan kepada kamu Alkitab wal hikmah yang terkait wat Taurat wal Injil, dan kitab dan juga al-hikmah dan at-Taurat dan Injil, iaitu yang terkandung kitab Taurat dan Injil, kerana Isa datang selepas Nabi Musa AS. Wa istakhluqu min tini ka hay'atit tayr. Ringkasnya, Nabi Isa diberikan banyak mukjizat. Menghidupkan burung yang telah mati. Buat burung, bentuk burung, kemudian burung itu bernyawa, hidupkan burung. Kemudian Musa tubri'ul akmah, menyembuhkan penyakit kulit, penyakit tertentu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Isa Allah berikan mukjizat menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak lagi ayat-ayat dengan usaha yang sedemikian, bermula daripada kanak-kanaknya sampai ke tua, apa yang mereka balas, sampai ke akhir hayatnya, apa yang mereka balas, mereka cuba bunuh Nabi Isa, dan Isa tak pernah berundur, terus berdakwah. Sehinggalah Allah angkat Nabi Musa ke langit. Wa ma qataluhu yaqinan bar rafa'ahu Allah ilaih. Mereka bukan bunuh Nabi Musa sebenarnya, bahkan Allah SWT angkat Nabi Musa kepadanya, iaitu diangkat ke langit. Itu langit yang kedua seperti mana dalam hadis Isra dan Mi'raj. Ini antara kelebihan Nabi Musa AS. Dan kelebihan yang paling besar untuk Nabi Isa AS
adalah Nabi Isa mulia kerana menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah seorang daripada pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman nanti, iaitu ketika hidupnya kali kedua di atas muka bumi ini setelah diturunkan ke bumi. Okey, kalau kita tengok kepada nabi-nabi rasul yang begitu hebat, Allah susunkan nama-nama nabi rasul-rasul ini dalam ayat yang kita tengok ni. Allah dahulukan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini terzahirlah kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi nabi-nabi yang lain dalam uslub Al-Quranul Karim. Okey, ini keistimewaan yang kedua. Keistimewaan yang ketiga, iaitu dalam bab perbandingan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul yang lain. Okay, tuan-tuan yang ingat, kalau ada soalan, tuan-tuan boleh kemukakan di dalam komen. Kalau komen saya akan jawab nanti dalam kuliah, dan boleh juga tuan-tuan tanya kemudian. Komen saya akan jawab pada waktu yang sesuai. Yang kedua, kalau siapa ingin tanya melalui melalui suara dengan bercakap di suara, tuan-tuan boleh di akhir nanti insya-Allah. Jadi kalau apa yang saya sampaikan sekarang ada persoalan, ada perkara yang nak ditanyakan, tuan-tuan boleh typekan dan sediakan soalan di ruangan chatting insya-Allah. Begitu juga kalau di Facebook. Di Facebook, siapa yang ikuti melalui Facebook Akademi Tadabbur boleh letakkan soalan atau pandangan atau perbincangan dalam ruang komen, insya-Allah akan dibincangkan di akhir kuliah nanti insya-Allah. Okey, seterusnya kelebihan ataupun keistimewaan yang ketiga yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi nabi-nabi yang lain ialah Allah berbicara dengan para nabi lain dengan menyebut nama, namun Allah berbicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengagungkan, dengan menggunakan gelarannya. Apa maksudnya? Okay. Allah ketika panggil nabi lain, Allah panggil dengan nama. Allah panggil ya Muhammad. Allah panggil ya Adam, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa, ya Yahya, ya Zakaria. Allah panggil nama. Tapi tak ditemukan satu ayat Quran pun yang Allah Subhanahu Wa Taala panggil Nabi Muhammad dengan ya Muhammad. Dan ini adalah sebahagian daripada perbincangan tajuk yang sangat penting dalam adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita ingin beradab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah ajarkan. Dalam bab selawat Allah dahulukan. Allah ceritakan macam mana Allah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah perintahkan kita berselawat. Begitu juga dalam bab beradab, dalam berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dalam bab tauqir, dan kita bincang tentang cinta Nabi dan bagaimana cara memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini antara tajuk yang utama. Umat Islam dilarang, antara larangan dalam bab tauqir, dalam bab dalam larangan dalam bab antara ada adab dalam bab memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Islam dilarang untuk memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan namanya. Hukumnya makruh atau haram. Ini yang disebutkan Ibnu Katsir rahimahullah dan juga ulama-ulama yang lain. Kalau kita panggil dia Muhammad, itu bukan perkataan orang yang beriman. Kalau kita jumpa ke dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada lelaki yang panggil Nabi Muhammad dengan ya Muhammad, sudah pasti yang bercakap ni bukan orang ahli Madinah. Sama ada orang kafir ataupun munafik ataupun Yahudi atau al-A'rab. Al-A'rab artinya orang Arab daripada Badawi yang tak tahu adab, yang tak kenal. Allah sifat mereka dengan al-A'rab, iaitu orang-orang yang tinggal di badiah, tinggal di kampung-kampung yang tak tahu adab dalam berbicara dan tidak mengenali kedudukan dan cara bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala ada orang-orang yang bertamadun di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun isteri Nabi sendiri panggil Nabi ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Jadi ini adalah adab. Sebab itu insya-Allah sebelum kita bincangkan lebih detail, malangnya perkara ini kita dapati bahawa sebahagian daripada syair-syair Melayu yang kadang-kadang di-share dalam WhatsApp kita,
ketika datangnya Maulid Rasul dan sebagainya, kita jumpakan ada orang yang cuba buat syair memuji Nabi SAW dan dengan kaedah sastranya seolah-olah bercakap dengan Nabi, kemudian panggil dengan Nabi dengan Ya Muhammad. Ini suatu perkara yang tidak ada. Sebab itulah dalam lafaz-lafaz syarak tidak ditemukan Allah Subhanahu Wa Taala pernah panggil Nabi dengan nama Ya Muhammad dalam Al-Quranul Karim. Manakala dalam hadis kursi wujud, dan itu satu Allah Subhanahu Wa Taala bebas panggil macam sekalian. Tapi ayat Quran yang Allah turunkan tidak ada nama-nama, ya tak ada pun Allah Subhanahu Wa Taala memanggil Rasulullah dengan namanya secara langsung. Allah akan, kalau nak panggil Nabi, Allah panggil dengan pangkat dan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebelum masuk pada tajuk, apakah adab-adab ketika bercakap dengan Rasulullah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah ajarkan, Allah wajibkan umat Islam untuk, Allah kata litu'minu billah. Orang Islam ni Allah kata inna arsalnaka, sesungguhnya kami utuskan kamu wahai Muhammad syahidan wa mubasysyiran wa nadhira, dengan 3 sifat. Kamu akan jadi syahid, saksi ke atas umatmu, wa mubasysyiran, dan kamu akan bawa berita-berita gembira untuk yang taat di kalangan mereka, wa nadhiran, dan kamu bawa berita-berita yang menakutkan untuk yang tidak taat. Kenapa? Litu'minu billah, agar kalian, kita semua, beriman dengan Allah. Wa rasulihi, beriman dengan rasul-rasulnya. Jadi perintah pertama beriman dengan Allah Rasul. Kemudian Allah kata litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu, dan kalian hendaklah ta'zir, iaitu sokong muliakan Nabi SAW. Wa tuwaqqiruhu, juga bentuk sokongan dan juga bantuan ataupun penghormatan kepada Nabi SAW. Wa tusabbihuhu bukratan wa asila, dan kamu bertasbih kepada Allah pagi dan petang. Okey. Ta'zir dan tauqir, antara bentuk macam mana kita hormatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah terangkan secara detail dalam Al-Quran Al-Karim. Itu macam mana kita nak hormat Nabi? Nak bercakap dengan Nabi macam mana? Dengan gaya bahasa, tak boleh bercakap macam dengan orang lain. Kalau kita hidup zaman Nabi, pertama sekali Allah kata jangan panggil Nabi, cara kamu panggil Nabi macam kamu panggil sesama kalian. Dalam surah An-Nur ayat 63 Allah kata la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Janganlah kamu jadikan seruan kamu terhadap Rasul ini sebagaimana kamu menyeru antara satu sama lain. Jadi pertama Allah larang panggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang tidak sepatutnya. Antaranya adalah panggil Nabi dengan Ya Abul Qasim. Ya Abul Qasim hanya dipanggil oleh ahli Makkah kepada Nabi Muhammad ketika sebelum mereka masuk Islam. Begitu juga tidak dibolehkan kita panggil Ya Muhammad, seperti mana yang akan kita bincangkan sebentar lagi. Ya, kalau nak panggil Nabi, kita hanya dengan panggil Ya Nabi Allah, Ya Rasulullah. Untuk kita umat akhir zaman ni, umat yang tak sempat jumpa dengan Nabi SAW, yang baru lahir kemudian, bila kita praktikan perkara ini, ketika kita ziarah Nabi SAW di Madinah Al-Munawwarah. Bila kita ziarah di makam Nabi SAW, kita tak bagi salam, kata Ya Muhammad. Assalamualaikum Ya Muhammad, ini tidak adab. Yang boleh, apa dia? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Atau Assalamualaikum Ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan dua lafaz ini lafaz yang paling mulia, yang paling agung, dan tak perlu digantikan dengan gelaran-gelaran yang lain, walaupun sebahagian daripada buku-buku panduan sebahagian daripada ulama melakukannya, menyebutkannya dengan gelaran-gelaran yang lain. Namun yang paling mulia, dua gelaran yang paling mulia, iaitu Ar-Rasul dan Nabi. Dia nak bagi salam kita keluar dari Raudah, nak pergi depan kubur Nabi, apa kita baca? Assalamualaikum Ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Ataupun kita baca Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Inilah adab yang paling agung ketika kita berbicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi masih hidup,
dan juga beradab ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Oleh kerana waktu, ruang kita ketika memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak lama, maka pilihlah lafaz yang paling agung, paling mulia. Tapi yang diharamkan atau yang dimakruhkan ikut sebahagian barangan ulama, ada kata haram, ada kata makruh, jangan panggil Nabi ya Muhammad ataupun ya Abul Qasim. Maka kalau kita temukan lagu-lagu yang panggil Nabi dengan ya Muhammad, ketahuilah bahawa ada kesilapan dalam perkara tersebut, dan itu mengisyaratkan seolah-olah, bukan sengaja pengarangnya tidak beradab, tapi seolah-olah mereka tidak mengkaji dan tidak mengetahui kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Tuhannya. Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah panggil Nabi dengan namanya. Kalau ada dalam ayat Quran sekalipun Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita buka Al-Quranul Karim, kita akan jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama Nabi disebut, nama Muhammad itu disebut di empat tempat. Empat tempat. 3 daripadanya Allah panggil, contohnya ayat wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad itu, nama Muhammad disebutkan, tapi bukanlah Muhammad itu kecuali illa rasulun, seorang rasul. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Dalam memperkenalkan Nabi Muhammad, Allah pun tak biarkan nama Nabi Muhammad itu kosong. Allah kata wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul, telah datang rasul-rasul sebelumnya. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Tidaklah Muhammad itu bapa kepada mana-mana kalangan kalian. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tapi Muhammad adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tetap disebutkan pangkat Nabi, Rasulullah khataman nabiyyin. Dan ayat yang Allah kata Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Orang-orang yang bersama dengan Muhammad, mereka ini sangat gagah di depan orang kafir, sangat keras dan gagah di depan orang kafir. Ruhama'a bainahum, dan mereka berlemah lembut antara satu sama lain, sama mereka. Jadi ketika Allah sebut wa ma Muhammadun illa rasul, wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Dan ada satu ayat yang lain pada ayat awal surah Muhammad, ayat yang kedua kata walladzina amanu wa amilus solihat wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwal haq. Walaupun sebut ala Muhammadin wa huwal haq. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tak seru nama Nabi, walaupun ayat Quran ini diturunkan kepada Rasulullah, tapi tak ditemukan satu lafaz pun ayat Quran Karim Allah panggil Nabi dengan panggil ya Muhammad. Berbeza daripada ketika Allah bercakap dengan nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Kita akan baca nanti insya-Allah. Ini adab pertama dalam bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara adab yang lain untuk catatan kita, bagaimana kita beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bercakap dengan Rasulullah, kita dilarang untuk mengangkat suara di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nabi, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian angkatkan suara kalian melebihi atau mengatasi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu bil qaul. Jangan bercakap dengan suara yang jelas, itu dengan suara yang kuat. Kajahri ba'dikum li ba'din. Macam mana kalian bercakap antara satu sama lain. Dan Allah bagi ancaman. Kalau buat begini Allah kata antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Dikhawatiri akan terhapusnya kebaikan amalan-amalan kalian sedangkan kalian tidak perasan, kalian tidak sedar. Jadi ayat ini adab lain dalam bab mentauqir, iaitu memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, jangan panggil Nabi Muhammad. Yang kedua, jangan angkat suara. Jangan angkat suara di depan Rasulullah. Zaman Nabi hidup, ya, jangan angkat suara. Zaman Nabi meninggal, jangan buat bising di depan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam memberikan salam,
Ni adab yang ramai orang terlupa. Nak bagi salam kepada Rasulullah di depan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, di depan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan angkat suara yang tinggi. Ada adab-adabnya. Sebab tu pada suatu ketika ada dua lelaki daripada Taif, dua orang pemuda daripada Taif lalu depan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka bercakap suara tinggi. Umar datang, pada zaman Umar bawa cemeti tanya, "Kamu daripada mana? Kalian daripada mana?" Dua orang kata, "Kami daripada Taif." Kata Umar, "Kalau kamu ni ahli Madinah, sudah pasti aku akan sebat kalian dengan cemeti ni." Sebab apa? Kamu mengangkat suara di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adab. Adab yang lain. Sebab tu adab ini sering diingatkan juga kepada selain pada orang ziarah, diingat juga kepada polis-polis dan petugas-petugas yang jaga masjid, yang jaga makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sentiasa di sana tempat mereka kurangkan suara walaupun hanya keperluan hajat. Kalau ada orang degil sebagainya memang susahlah nak kontrol, tapi seboleh-bolehnya jangan angkat suara di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adab yang lain, tak boleh gunakan lafaz ra'ina. Mana ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna. Kalau nak suruh Nabi dengar, kata Nabi jangan gunakan ra'ina. Sebab ra'ina ni boleh membawa makna yang tidak baik seperti mana yang digunakan oleh kaum Yahudi. Ra'nah. Ra'ina ni lafaz tu betul baik dalam bahasa Arab, tapi dia boleh bawa pada makna yang tidak baik yang boleh diertikan. Jadi ini antara adab-adab. Begitu juga selepas Nabi wafat, Allah SWT suruh hormatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bercakap-cakap, wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah wa la tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Jangan kamu sakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jangan mengahwini isteri Nabi selama-lamanya. Inilah antara adab-adab untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita balik kepada dan ada lagi adab-adab yang lain. Nabi didahulukan lebih daripada orang lain sebagainya. Ini dibincangkan dalam babnya. Cuma yang kita nak fokuskan adalah bab Allah Subhanahu Wa Taala panggil Nabi dan Rasul dengan gelaran, panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan gelaran Nabi dan Rasul. Antaranya ayat surah Al-Maidah ayat 67. Allah kata, "Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik." Wahai seorang Rasul, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang Rabbmu turunkan kepada kamu. Allah tak kata ya Muhammad, ya ayyuhar Rasul. Dan Rasul ni gelaran. Contohlah, contoh. Sekarang kita di kalangan kita ni ada, di kalangan tuan-tuan, minta maaf kalau saya tak kenal. Ada di kalangan tuan-tuan ada yang berpangkat profesor, doktor, ada datuk. Jadi kalau macam mana cara kita hormat, jumpa seorang datuk, kita panggil datuk. Seorang yang ada gelaran Datuk Seri, kita panggil Datuk Seri. Berjumpa dengan tuanku, kita panggil tuanku. Kita jumpa dengan siapa lagi? Tiap-tiap orang ada gelarannya yang layak baginya. Rasulullah SAW ada gelaran yang paling mulia, iaitu Ar-Rasul dan Nabi. Dan inilah adab yang Allah ajarkan kepada kita ketika kita bercakap dengan Rasul melalui Quran. Allah SWT panggil Nabi dengan Ya ayyuhar Rasul baligh ma unzila ilaika min rabbik. Allah juga dalam ayat yang lain, Allah panggil Nabi SAW, kata Ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi. Ayat ni panggil Ya ayyuhar Rasul. Ayat seterusnya panggil Ya ayyuhan Nabi, hasbukallah, cukuplah yang bagimu Allah Subhanahu wa taala, wa manittaba'aka minal mu'minin, dan orang-orang yang ikut kamu di kalangan orang-orang mukminin. Jadi ayat ini Allah panggil Nabi dengan Ya ayyuhan Nabi. Dan Allah ulang balik Ya ayyuhan Nabi, harudil mu'minina 'alal qital. Wahai Nabi. Allah panggil lagi wahai Nabi, galakkanlah orang-orang mukmin, atau berilah semangat pada mereka agar mereka pergi berperang fi sabilillah. Jadi Allah mulakan dengan Ya ayyuhar Rasul. Allah mulakan dengan Ya ayyuhan Nabi. Begitu juga dalam ayat yang lain. Surah Al-Ahzab Allah kata Ya ayyuhan Nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami utuskan kamu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Syahidan sebagai saksi, wa mubasysyiran
wa nadhira. Membawa berita gembira dan berita peringatan. Ini kita baca tadi. Kemudian pada waktu-waktu tertentu ketika Nabi SAW sedang melakukan satu perkara yang Allah perintahkan sesuatu di sebaliknya. Ketika Nabi sedang tidur, Allah tak templak, Allah kata, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang sedang berselimut, bangunlah, hidupkanlah malam kecuali sedikit. Maksudnya sepanjang malam hidupkan kecuali sedikit. Ini pada ayat-ayat awal diwajibkan qiyamul lail kepada Rasulullah SAW sampai akhir diwajibkan. Namun kadarnya ialah banyak qiyam, sedikit tidur sampai akhir ayat. Akhir ayat. Dan ayat berkaitan dengan ketika Nabi berselimut pada hari yang lain juga Allah kata ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Wahai yang sedang tidur, wahai orang yang berselimut, bangun dan beri peringatan. Malah tatkala Nabi SAW buat kesalahan yang jelas, Allah tak kata wahai Muhammad kamu dah buat salah. Satu hari Nabi sedang berdakwah dengan pembesar-pembesar Quraisy. Tiba-tiba datang Abdullah ibni Ummi Maktum, seorang yang buta dan tak tahu apa yang sedang berlaku. Tapi beliau dapat cam bahawa Nabi SAW di sana. Ketika Nabi didengar suara Nabi dari jauh dipanggil Nabi, wahai ya Rasulullah, tolong beri peringatan padaku. Nabi sedang bercakap dengan pembesar-pembesar musyrikin ketika itu. Nabi rasa tak sesuai. Waktu Abdullah ibni Ummi Maktum datang minta nasihat, mengganggu Nabi SAW ketika berdakwah tadi, Nabi berwajah masam. Abdullah bin Maktum seorang yang buta, tak nampak. Dan Abdullah bin Maktum tidak kecil hati pun dengan peristiwa ini sebab Nabi masam muka, Abdullah bin Maktum tak nampak. Nabi palingkan mukanya, Abdullah bin Maktum tak nampak. Tapi perbuatan Nabi SAW yang tidak diketahui oleh Abdullah ibni Ummi Maktum, Allah tegur. Allah kata abasa wa tawalla. Allah kata apa? Allah kata abasa. Ada seorang lelaki yang berwajah masam. Wa tawalla, dan dipalingkan wajahnya. Allah tak kata abasta wa tawallaita. Muhammad, kamu dah berwajah masam. Kamu dah berpaling muka. Tak. Allah tidak menggunakan uslub direct untuk menyerang atau menyalahkan Nabi Muhammad SAW. Allah gunakan uslub yang terbaik. Abasa wa tawalla. Ada seorang lelaki yang berwajah masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, kerana didatangi oleh seorang yang buta. Sampai akhir ayat. Kemudian lepas Nabi sedar bahawa itulah Nabi, baru kata wa ma yudrika la'allahu yazakka. Mana kamu tahu lelaki yang datang ini lebih bermanfaat, yang memberi, yang mengambil pengajaran daripada apa yang kamu sampaikan, berbanding dengan lelaki-lelaki yang diberikan cukup sifat, diberikan kedudukan dan diharapkan mereka masuk Islam. Kadang-kadang lelaki yang buta, yang bukan daripada orang yang dihormati, kadang-kadang lebih bermanfaat banding orang-orang yang kamu target tersebut dalam dakwah. Ya Allah ketika tegur Nabi SAW sekalipun, Allah tegur dengan cara yang sangat baik, iaitu tidak langsung disebutkan, diletakkan kesalahan kepada Nabi SAW. Dan begitu juga kita dalam bertanya berkaitan dengan sunnah Nabi. Haram untuk kita tanya, kenapa Nabi tak macam ni? Kenapa Nabi kahwin lebih pada ni? Kita tak boleh. Dalam bertanya sekalipun berkaitan hak Rasulullah, jangan bertanya seolah-olah kita mempersoalkan. Ada adab-adabnya. Kita tak tanya, kenapa Nabi SAW kahwin lebih daripada 3? Kita tanya, apakah hikmah di sebalik apa hikmah di sebalik kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi SAW mengekalkan isterinya? Apakah hikmah di sebalik peperangan Nabi SAW? Apakah hikmah di sebalik pensyariatan korban? Semua berkaitan agama, berkaitan Rasulullah, yang kita tanyakan adalah hikmah. Dan tidak boleh kita salah uslub tanya sehingga seolah-olah kita mempersoalkan Rasulullah SAW. Kalau itu ditujukan kepada Rasulullah, lebih aulalah untuk kita bertanya tentang sesuatu berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Itu cara Allah panggil Nabi SAW. Tengok macam mana Allah panggil Nabi Adam. Allah kata wa qulna ya Adam, dan kami berkata wahai Adam. Allah tak kata
Allah panggil ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Tinggallah engkau bersama isteri kamu dalam syurga. Kata, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ketika Allah bercakap dengan Adam alaihissalam, Allah cerita, Allah lepas panggil Adam, Allah cerita tentang Nabi Adam. Allah kata asa Adam rabbahu faghawa. Ni masih berkaitan dengan Adam. Jadi Adam, Allah ceritakan tentang Adam, direct panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panggil ketika Allah SWT panggil Nabi Adam, Allah terus panggil ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahawa Adam alaihissalam telah melakukan kesalahan dengan Allah Subhanahu wa taala, wa asa Adamu rabbahu faghawa. Maka dengan itu asa rabbahu, Adam ini telah asa Adamu rabbah, telah melakukan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bolehlah maksiat makna asal itu derhaka. Faghawa, lalu dia tersalah jalan. Ini ketika Allah menegur kesalahan Adam alaihissalam. Allah sebut dengan lafaz yang jelas. Dan ketika Allah bercakap dengan Nabi Nuh alaihissalam, Allah kata qila ya Nuh ihbit bisalamin minna wa barakatin alaik. Allah akan panggil dengan ya Nuh, wahai Nuh, mendaratlah dengan keselamatan, dengan selamat dan keberkatan yang kami kurniakan ke atasmu. Dan Allah panggil dan berlakunya dialog antara Nabi Nuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah bercakap dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah kata ya Ibrahim a'rid an hadha. Wahai Ibrahim, berpalinglah dan jangan hiraukan perkara ini. Dalam ayat yang lain Allah kata ya Ibrahim qad saddaqtu ru'ya. Wahai Ibrahim, kamu telah tunaikan apa yang telah diperintahkan kamu dalam mimpi. Wa nadainahu ya Ibrahim, dan kami telah panggil Ibrahim dengan lafaz ya Ibrahim. Begitu juga dengan Nabi Musa alaihissalam. Allah panggil ya Musa, inni istafaituka 'alan nas. Allah panggil direct namanya. Begitu juga dengan Nabi Isa alaihissalam. Allah panggil idz qala Allah ya Isa ibn Maryam uzkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatik. Wahai Isa bin Maryam, ingat nikmat yang kami kurniakan ke atas kamu dan ke atas ibumu. Allah panggil ya iz qala Allah ya Isa Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum. Tapi walaupun Isa alaihissalam berfirman atau bersabda bercakap dengan kaumnya dengan lafaz wa ini Rasulullah, tapi Allah Subhanahu wa taala tatkala memanggil Nabi Isa alaihissalam, Allah panggil direct dengan ya Isa. Manakala Nabi Muhammad, ayat jadi ya ayuhan nabi ya rasul, dan ketika nama Nabi Muhammad disebutkan mesti disebutkan dengan pangkat-pangkatnya seperti ayat yang saya bacakan pada awal tadi, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Muhammad rasul, wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah. Dan Allah panggil Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'a bainahum. Dan juga ayat-ayat yang lain. Begitu juga kalau kita lihat kepada nas-nas daripada hadis Nabi SAW berkaitan dengan bagaimana Allah bercakap dengan Nabi-Nabi yang lain, berkaitan Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria. Allah juga panggil mereka dengan nama. Ya Yahya, khudhil kitab biquwwah. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya. Di nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain dipanggil dengan gelaran, dipanggil dengan nama langsung, sedangkan Nabi Muhammad SAW Allah panggil dengan pangkat-pangkat kerasulan dan kenabian yang ada pada Rasulullah. Uslub ini menunjukkan bahawa Nabi SAW mempunyai kedudukan yang sangat mulia di sisinya, dan kedudukan tersebut melebihi kedudukan nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Wallahu alam. Kita buka pada soalan insya-Allah.
Kalau ada soalan yang bertulis atau ada perbincangan, silakan. Soalan langsung. Ada soalan yang saya pernah buat kuliah ni, ada orang tanya, Ustaz, macam mana dengan selawat orang baca ya habibi ya Muhammad, apa ayat, apa lagu dia? Oh, ada soalan dah. Assalamualaikum Ustaz, lirik nasyid yang Ustaz cakap tadi tu contohnya seperti ni ke? Ya habibi ya Muhammad. Betul, ada soalan dah. Alhamdulillah, daripada Puan Zaidah. Puan Zaidah Ahmad. Ya. Ini antara lafaz yang silap, lafaz yang dikatakan silap. Walaupun ada sebahagian orang jawab ya habibi ya Muhammad, ya apa lagu ni, siapa yang ingat lagu ni? Ya habibi ya Muhammad ya arusul khafifain. Ya, saya tengok kat internet kalau ada, atau kalau siapa boleh tolong bagikan teks kita hafal. Okey, ya habibi ya Muhammad ya arusul khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Okey. Okey, lafaz ini zahirnya penulis terhadap lirik ini ingin sifatkan nama Nabi Muhammad, ingin panggil Nabi dengan sifat-sifat kemuliaannya. Mana dia kata ya habibi ya Muhammad. Muhammad ni sifat, salah satu sifat yang terpuji. Maksudnya yang terpuji. Bukan dimaksudkan nama Nabi SAW zahirnya. Kalau kita tengok ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad, ni gelaran panggil Nabi dengan nama-nama tersebut. Namun tetap dikatakan tidak baik kerana lafaz-lafaz yang mempunyai makna yang baik, namun mempunyai ketika disebutkan lafaz tersebut akan membawa kepada orang mengilhamkan seseorang dengan lafaz dengan makna yang tidak baik, maka ia dilarang. Ianya dilarang. Seperti mana Allah SWT melarang kaum orang Islam daripada bila nak panggil Nabi supaya dengar apa yang mereka cakap. Allah kata jangan panggil, jangan ra'ina. Jangan panggil Nabi SAW dengan lafaz ra'ina. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u. Wahai orang-orang beriman, kalau nak panggil Nabi, suruh Nabi dengar kamu cakap, jangan kata ra'ina. Ra'ina bahasa Arab artinya tolong perhatikan kami. Tolong berikan perhatian kepada kami. Allah kata jangan cakap macam tu. Wa qulu unzurna. Katakanlah unzurna. Tengok pada kami. Atau dengar pada kami. Gunakan lafaz yang lain yang tidak mempunyai, yang tidak mengandungi makna-makna yang buruk. Maksudnya walaupun makna Muhammad itu maknanya baik, tapi adanya larangan untuk panggil Nabi SAW secara langsung dengan panggilan ya Muhammad, seperti mana disebutkan Ibnu Katsir rahimahullah, maka penggunaan lafaz, kalau kita nak gunakan lafaz ra'ina itu tak sesuai, begitu juga sama seperti larangan dalam bab ya Muhammad tadi. Jadi ra'ina dilarang walaupun maknanya baik. Kenapa? Kerana orang Yahudi dipanggil Nabi, dijumpa Nabi dia buat ra'na. Ra'na ni satu lafaz dan satu lafaz yang digunakan pakai untuk mengutuk. Maknanya ulama berbeza-beza. Ada makna yang jelas, mana ya ra'na itu si bodoh. Jadi ra'ina dalam bahasa kaum Ansar ialah tolong dengar, minta jasa baik, dengar apa yang saya cakap. Gitulah ra'ina. Tapi oleh kerana lafaz yang baik tadi diguna pakai oleh kaum Yahudi untuk bagikan makna yang buruk, iaitu ra'na. Ya, dia kata ra'na, dia nak sebut ra'ina, tapi dia sebenarnya dia nak sebut ra'na. Tapi dia tukar dengan lafaz ra'ina macam mana lafaz Ansar. Kaum Ansar panggil Nabi ra'ina. Ra'na artinya bodoh. Ra'ina artinya beri perhatian pada kami. Ya Allah ajarkan kepada kaum Ansar, jangan gunakan lafaz ra'ina yang sering kalian gunakan. Tapi waqulun zurna, kata tengok pada kami, wasma'u, dan dengar. Dan inilah dia cara kita dalam bercakap. Jadi kalau maksudnya ya habibi ya Muhammad, Muhammad itu ditujukan pada nama Nabi, itu termasuk dalam bab larangan, dan itu tidak baik, tidak tepat. Dan kalau dikatakan itu ditujukan pada sifat,
sifat kita dah tetap juga tidak baik, kerana Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita menggunakan lafaz-lafaz yang boleh dijadikan sebab atau boleh memahamkan kita kepada perkara-perkara yang tidak baik, terutama berkaitan dengan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada soalan yang lain? Jadi yang tadi tu lagu syair. Saya selalu kadang-kadang bab ini ramai orang bila dalam bab ni mereka panggil selawat. Selawat itu selawat apa yang kita amalkan, apa yang Nabi ajar. Itu selawat. Manakala berkaitan dengan lafaz-lafaz madah, lafaz-lafaz qasidah, lafaz-lafaz syair-syair dan juga nathar yang memuji Nabi SAW, ianya bukanlah tidak boleh dijadikan sebagai selawat. Selawat itu doa pada Nabi secara umum, doa untuk kebaikan Nabi SAW secara umum dengan cara yang diajarkan Rasulullah, ataupun dengan makna-makna yang difahami dengan jelas seperti mana yang diajarkan Rasulullah SAW. Bukan dengan sifat-sifat yang tidak warid daripada nas. Sebab tu kalaulah selawat, ketika kita berselawat dengan maksud selawat untuk beramal zikir pagi petang, kita tak boleh, atau zikir-zikir di tempat tertentu kita tak boleh guna kecuali lafaz yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Selawat ni ada fiqh yang tersendiri. Selawat ni mengandungi makna doa, begitu juga mengandungi makna zikir. Selawat makna doa iaitu minta kepada Allah SWT agar memuji Nabi SAW, menambahkan pujian, atau setengah pandangan kata menambahkan lagi rahmat seperti yang kita bincangkan sebelum ni. Selawat juga mengandungi erti kita berzikir kepada Allah SWT dengan lafaz tersebut. Jadi selawat menggabungkan antara makna doa dan juga makna zikir. Sebab itu ketika waktu yang selawat yang kita baca itu zikir secara mutlak, kita tak boleh tukar, tak boleh tambah, tak boleh kurang. So timbul persoalan bila kita dalam selawat ketika tahiyat. Ketika tahiyat boleh tak kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad? Ada perbincangan. Sebab apa? Sebab maqam ketika kita tahiyat tu betul-betul zikir 100%. Dan kalau dinambah bila dikatakan zikir, dia wajib lafaz itu datang daripada Allah, datang daripada Rasulullah SAW. Kalau Nabi sebut kat situ, Nabi ajar Allahumma salawat Ibrahimiyah, tidak ada Sayyidina dalam selawat, dalam tahiyat, adakah kita boleh tambah? Manakala di luar, maksudnya dalam bab kita sedang berceramah, nak sebut nama Nabi SAW, tak ada masalah lah. Kita nak kata Sayyidina wa Maulana, Habibina wa Syafi'ina Muhammad, tak ada masalah. Dan dalam bab ketika zikir, kita perlu terikat. Ketika yang selawat yang kita bacakan dalam maqam atau dalam konteks berzikir pada Allah secara 100%, sebaik-baiknya jangan tambah. Walaupun ada kaul ulama yang membolehkan. Namun dalam bab tengok pada dalil dan perbincangan, tidak syak lagi kita berpada dengan apa yang Nabi SAW tetapkan itu, ajarkan itu lafaz lebih baik. Sama seperti ketika waktu azan. Waktu azan, okay, azan ketika kita baca asyhadu an la ilaha illallah, maka kita baca Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita tak boleh kata asyhadu anna Sayyidina Muhammad Rasulullah. Atau kita asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketika azan, ketika iqamah, ketika zikir secara spesifik, mana ketika azan, ketika solat, jangan tukar lafaz, jangan tambah, jangan kurangkan. Okey, ada soalan? Ada soalan daripada Tuan Amal Harun. Salam Ustaz, bolehkah menamakan anak Ibrahim Khalil? Menamakan anak Ibrahim Khalil. Okay. Ibrahim boleh. Tapi kalau Ibrahim Khalil, wallahualam, saya perlu rujuk balik. Menamakan anak dengan Ibrahim Khalil. Jadi dalam bab nama ni ada bab larangan. Itu bab larangan nama-nama yang mengandungi tazkiyah, yang melampau. Iaitu kita kata dia ni seorang yang sangat, bila anak kita namakan sebagai dengan erti kata bahawa sebaik-baik manusia, makna yang mengangkat kedudukan seseorang tu sampai mengandungi tazkiyah. Ulama bincangkan.
rayah daripada soalan tadi. Kalau kata Ibrahim Khalil, wallahualam, perlu kajian semula adakah dia termasuk dalam bab larangan ini, iaitu memuji lebih-lebih terhadap seseorang. Wallahualam. Jadi nama-nama, kalau nak sebut tu nama-nama dan erti kata makna yang baik adalah nama bila kita baca kita mendoakan, bukan tazkiyah. Kita doa mengandungi nama-nama yang ada makna yang baik. Tapi kalau nama yang berkaitan title yang mulia, seperti Khalilullah sebagainya, ada ulama bincangkan, wallah ada perlu berada perbincangan detailnya, wallah alam. Walaupun ada orang nama Khalilullah, Khalilur Rahman dan sebagainya, dari segi hukumnya perbincangan ulama, wallahu alam, saya tangguhkan dulu. Perlu tengok pada rujukan rujukan tentang bab tersebut. Sebab ada bab larangan untuk nama itu diberikan nama-nama yang mengandungi tazkiyah. Tapi saya tak pasti Ahmad erti tazkiyah tersebut masuk ke tidak. Maka namakan anak Ibrahim Khalil. InsyaAllah saya akan rujuk semula. Kalau saya diamkan minggu depan, jadi saya belum jumpa jawapan. Atau boleh tanya semula, insyaAllah. Terima kasih banyak. InsyaAllah. Soalan. InsyaAllah. Ini soalan yang ada di... Ada yang nak tanya langsung? Prof? Bersama kita Prof Dr. Syahno. Ahlan wa sahlan. Ada soalan, Prof? Atau ada pandangan? Setakat ni tak ada lagi. Okay, insyaAllah. Nota tu yang dalam ni Ustaz, yang dalam chat dia, nota tu. Ya, yang disediakan oleh admin. Okey. Okay, nota di situ. Okey, terima kasih Ustaz ya. Sama, insyaAllah. Kita ada nota, Prof, daripada siri pertama sampai siri ke-7. Ada nota semua. Okey. Tu tadi tengok tu. InsyaAllah. Okey, terima kasih. Sama, insyaAllah. Admin ada tak soalan di Facebook sebelum kita tutup? Saya minta maaf, Facebook tak buka. Okey, tiada soalan di FB. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. InsyaAllah sampai sini saja. Semoga Allah SWT jadikan pertemuan kita bermanfaat. Dan saya sebelum tutup, saya seperti biasa ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Akademi Tadabbur Al-Quran, Akademi Tadabbur Malaysia yang diketuai oleh Al-Fadil P. Yusuf Arba'in. Terima kasih. Dan beliau bersama kita pada hari ini. Beliau berusaha bersungguh-sungguh. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan puan juga, nota ini disediakan oleh beliau. Saya hanya sediakan nota bahasa Arabnya, buku sebagainya. Tapi untuk penyediaan nota seperti mana tuan-tuan nampak ni, dia usaha dan semangat yang tinggi yang dilakukan oleh ustaz kita. Beliau adalah ketua saya di sini. Maksudnya dalam tadabbur ini, walaupun mana ketua dalam bab penganjur yang menjemput, tapi beliau sanggup untuk menyediakan nota untuk tuan-tuan puan. Saya terima kasih secara spesifik untuk beliau. Dan juga terima kasih tak terhingga kepada kaki tangan sahabat-sahabat di Akademi Tadabbur, juga kepada yang hadir kalangan datuk-datuk, profesor-profesor, doktor-doktor, tuan-tuan dan puan-puan, sama ada yang hadir secara langsung bersama kita di platform Zoom ini ataupun yang bersama dengan kita di Facebook. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah semoga Allah SWT mudahkan kuliah kita seterusnya. Kita ada siri-siri seterusnya juga berkaitan dengan kedudukan Rasulullah SAW dalam Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita kaji balik bab ni, kita nampak bahawa kita akan nampak nanti dan kita nampak dengan jelas bahawa Rasulullah SAW itu mempunyai kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita kadang-kadang tidak mengenal dan mengenali beliau melalui firman Allah. Satu perkara yang sangat menyedihkan, ada orang Islam yang kenal Nabi dan sunnah Nabi melalui mulut musuh Islam. Ini satu perkara yang sangat menyedihkan. Saya banyak ditujukan dengan soalan-soalan yang mana orang tersebut, orang yang tujukan ni kita tahu. Dia dah buat satu, dia keluarkan kenyataan yang pelik dan sebagainya dalam status. Kadang-kadang dalam soalan dia soalan pelik-pelik.
Kemudian dia hadir dalam majlis ilmu membincangkan tentang kedudukan Nabi dengan soalan-soalan yang kadang-kadang mempersoalkan. Kadang-kadang seolah-olah memperlekehkan kedudukan Rasulullah, sedangkan dia dan dirasakan bahawa dia ni seorang dia cakap secara jujur, dan kejujurannya itu ialah mewakili seolah-olah dia tidak menghukum seseorang kerana dia seorang Muslim. Ini cara fikir yang salah. Tatkala kita ketika bercakap dan juga berbicara berkaitan dengan persoalan berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan akidah dengan Allah dan Rasul, tiba-tiba kita nak jadi seorang yang munsif, seorang yang adil, kita tarik sifat wala dan bara kita kepada wala kita kepada Allah Subhanahu dan Rasulnya. Kadang-kadang ada orang cakap, saya ni Ustaz, saya ni jujurlah, walaupun saya ni orang Islam, tapi saya bercakap dengan atas dasar kejujuran. Kenapa Nabi kahwin lebih? Saya pernah ditujukan soalan ni. Jadi seorang datuk dia kata dengan jujurnya saya tanya, saya bukanlah orang yang saya bukan orang Islam, tapi saya perlu jujur dengan ilmu dan juga dengan apa yang saya kaji. Kenapa Nabi SAW larang orang kahwin lebih dari 4, tapi Nabi sendiri kahwin lebih dari 4? Jadi soalan yang macam ni, yang menggunakan kaedah, yang tidak mengetahui kedudukan Rasulullah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mengetahui hikmah, dan kita tahu bahawa beliau rasa bahawa beliau mempunyai ilmu yang cukup tentang masalah ini, hakikatnya beliau terlalu jahil. Dan saya jawab dengan mudahlah. Saya tanya, berapa orang isteri Rasulullah? Sebutkan nama isteri pertama sampai isteri ke-11. Kalau isteri Nabi ada 11 orang, tolong sebutkan nama isteri Nabi. Saya saja test. Saya minta, saya memang biasa dengan beliau. Kebetulan soalan ini juga dalam majlis yang agak khusus. Dan ada yang begitu. Biasanya isteri Nabi, siapa isteri pertama, siapa kedua, ketiga, keempat, ikut turutan sampailah isteri Nabi terakhir. Berapa orang isteri Nabi, apa sebab Nabi kahwin dengan Saudah? Bermula dengan Khadijah. Okey, Khadijah Nabi kahwin. Kemudian cerita Saudah daripada Habsyah. Kenapa Nabi kahwin dengan Saudah? Kenapa Nabi kahwin dengan Aisyah? Kenapa Nabi kahwin dengan Hafsah? Siapa yang kahwinkan Rasulullah dengan Ramlah dan sebagainya? Perbincangan sebab pun tak sebab kenapa Nabi kahwin pun mereka tak tahu. Berapa orang isteri Nabi, nama-nama isteri Nabi pun tak tahu. Sejarah dan keadaan ketika Rasulullah mengahwini isteri-isteri juga dia tidak tahu. Sama juga soalan orang yang sama pernah tanya tentang kenapa umat Islam ni Nabi ni banyak sangat perang. Iaitu bermula dengan perang ni, buka je sejarah Islam ni, sejarah Nabi penuh dengan peperangan. Saya tanya balik pada beliau, peperangan tu berlaku, cuba sebutkan satu persatu keturutan. Tengok balik siapa yang perang siapa ketika di Mekah Al-Mukarramah, siapa seksa siapa. Nabi keluar, ada keadaan Nabi memang pergi Madinah nak serang Mekah. Tidak, Nabi dihalau keluar, dan Nabi ketika itu Nabi sangat sedih meninggalkan Mekah Al-Mukarramah. Kalaulah Nabi tak dihalau keluar oleh kaumnya. Sampai di Madinah Munawwarah, peperangan berlaku. Siapa yang datang ke Madinah untuk serang Madinah? Bermula perang Badar. Kemudian Nabi kirimkan atas dasar adanya ancaman. Kemudian perang Uhud. Dan berlakunya perang Khandaq. Umat Islam terpaksa buat parit untuk pertahankan diri. Diserang demi satu serangan demi serangan. Usaha mereka lari ke Habsyah, dikejar sampai ke Habsyah. Kalaulah Najasyi tak jaga, mereka akan ditangkap dan sebagainya. Jadi sejarah ni, kadang-kadang orang dia jahil dengan sejarah, tak tahu tentang Nabi SAW. Tiba-tiba dia tengok banyaknya senarai dalam peperangan. Oh, Nabi suka perang, orang Islam suka perang. Sama seperti zaman sekarang. Ini minta penutup sikit ya. Okay. Zaman sekarang ada orang cerita, kenapa orang Arab suka bergaduh, suka perang? Dibawalah cerita Palestin perang tak habis-habis, Iraq perang, orang Islam ada kat Afghanistan suka perang, Syria perang, Yaman perang, dan macam-macam cerita. Mereka tak tengok secara detail siapa yang perang siapa, apa keadaan yang berlaku. Satu formula yang sangat baik yang perlu kita tahu, tidak ada seorang pun yang suka mati. Tak ada seorang pun yang suka keluarganya mati. Tak ada siapa pun yang suka keadaan begini. Tapi yang kita perlu lihat apa sebab, dan kita peperangan itu berlaku, dan bersyukurlah Allah SWT berikan keamanan kepada kita di negara yang tercinta, dan juga berikan keamanan kita dengan dicukupkan rezeki dan sebagainya. Ini suatu perkara yang perlu kita syukuri, dan jangan kita bercakap sesuatu lebih daripada kadarnya. Jangan kita
menghukum sesuatu lebih daripada apa yang kita tahu. Kalau kita rasa kita tak tahu, hendaklah kita tuntut ilmu dan ketahuinya. Dan perkara sangat penting untuk penutup, ketika bertanya tentang soalan berkaitan dengan sesuatu yang kita tak faham ataupun kita rasa ada keraguan dalam agama, hendaklah kita tanya. Kalau berkaitan dengan perbuatan Allah, perbuatan Rasulullah, yang kita tanyakan adalah hikmah di sebaliknya. Kalau kita tahu hikmah, walillahil hamd. Dan itulah yang kebanyakan keadaan. Kalau tak diketahui hikmah, kita serahkan, kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kaedah-kaedah dalam bertanya. Tajuk kita hari ini berkaitan dengan cara beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tengok macam mana Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita untuk cara untuk menyeru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf banyak-banyak. Sampai sini saja. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, barakallahu fikum. Jazakumullah, barakallahu fikum kepada Puan Zaidah Ahmad. Jazakallah. Syukran jazilan Ustaz. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.